Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi sepatutnya saya tidak buat live hari ini. Ya, tetapi setelah saya membaca kenyataan Perdana Menteri Ismail Sabri, ya, berhubung isu banjir, dan juga kenyataan Perdana Menteri berhubung isu Azam Baki, maka saya terpanggil untuk membuat satu kenyataan, ya, dan juga sedikit sebanyak penjelasan. Ya, jadi saya mulakan terus. Pastikan anda share ramai-ramai sebab kita hendak mesej ini sampai kepada pihak berkenaan, iaitu Ismail Sabri. Jadi hari ini saya baca dalam media ada kenyataan yang dibuat oleh Ismail Sabri lah, ya, di Parlimen, dalam membincangkan isu banjir. Jadi secara ringkas, apa yang saya perhatikan adalah tindakan Ismail Sabri cuba menuding jari terhadap pembangkang atas kerana tidak, ya, bertindak dalam isu banjir, ya. Jadi bila dia kata pembangkang, maknanya pembangkang secara keseluruhan, ya. Okey. Tanpa ada sebarang usaha daripada Ismail Sabri untuk mengaku apa yang satu negara tahu, bahawa kerajaan ini telah gagal menangani isu banjir dan menguruskan isu bantuan pasca banjir. Ya, telah gagal, ya, segagal-gagal yang mungkin. Dia tidak ingin sentuh benda tu yang diketahui oleh umum, tetapi dia menuding jari kepada pembangkang. Saya akan sampai isu Azam Baki selepas ini. Kita fokus kat banjir dulu. Jadi kenyataan ini menerima reaksi daripada barisan pembangkang di dalam Parlimen. Pertama sekali saya ingin nyatakan di sini sejelas-jelas mungkin adalah Perdana Menteri Malaysia telah membuat satu penipuan besar di dalam Parlimen, ya, dengan menuding jari terhadap pembangkang. Secara tidak langsung beliau tidak menghormati institusi Parlimen. Dia telah menipu. Sebab bila kita cerita pembangkang ni, dia meliputi ahli-ahli Parlimen ataupun pemimpin-pemimpin, ya, Pakatan Harapan, Pejuang Muda, dan parti-parti lain yang terlibat dalam pembangkang. Jadi saya ingin tegaskan di sini, satu, Malaysia tahu, khususnya mereka yang terkesan akibat banjir ni, berapa ramai pemimpin pembangkang yang turun padang untuk membantu dan terus membantu bagi satu tempoh yang agak lama selepas banjir. Malah ada seorang pemimpin, bantuan dia dipertikai, ya, sampai ada oleh pihak-pihak tertentu dalam kerajaan, ya, sebab dia keluar sendiri, dia tidak buat begini, dia tidak buat begitu, tetapi bantuan tu dalam jangka masa yang lama, bermula dari hari pertama banjir, telah diberikan oleh pembangkang. Jadi Ismail Sabri telah menipu. Keduanya, Ismail Sabri, ya, nombor dua, ya, telah gagal menjawab satu kenyataan oleh Menteri Besar Selangor yang dikeluarkan keesokan harinya daripada hari banjir berlaku, di mana Menteri Besar Selangor mendedahkan pada hari Jumaat banjir itu, beliau menelefon Ismail Sabri dan meminta agar bantuan atau aset persekutuan dikerahkan ke kawasan banjir di Selangor. Menurut Menteri Besar Selangor, jawapan yang diberi oleh Ismail Sabri adalah kena tanya Natma. Maknanya beliau tidak boleh membuat keputusan, bukan bidang kuasa dia. Jadi ini perkara yang amat sangat memalukan, kerana Natma terletak dalam Jabatan Perdana Menteri dan Perdana Menteri ialah Ismail Sabri. Nombor tiga, menteri yang terlibat dalam Natma mengeluarkan pelbagai kenyataan
tafsiran palsu berhubung apa sebenarnya fungsi NADMA. Ya, cuba lepas tangan. Kemudian yang keempat, Angkatan Tentera, menurut laporan ya media, Angkatan Tentera telah tidak dapat kebenaran awal daripada NADMA menyebabkan Angkatan Tentera membuat keputusan sendiri untuk mengerahkan bantuan di kawasan terlibat. Kelima, ramai daripada kita turun padang. Ya, Ismail Sabri tak usah cerita dia sendiri turun ke apa. Itu pun dalam kereta mewah, dalam pada orang susah, lambai tangan. Kita tak mau tahu Ismail Sabri seorang sahaja. Kita nak tahu Kabinet Persekutuan. Kita nak tahu gerombolan ahli-ahli parlimen, UMNO, PPBM dan PAS. Itu kita nak tahu. Ya, ramai hilang. Ya, ramai hilang. Dan kita difahamkan menteri-menteri berada di luar negara. Ada yang selepas banjir bermula mereka ke luar negara. Ya, maknanya tahulah banjir duk ada dalam negara ni, tapi dah mereka duk ada kat luar. Kemudian bila balik, pelbagai retorik untuk menebus balik kegagalan mereka tu, seperti yang paling melucukan adalah daripada Faizal Azumo. Ya, oh, saya pergi keluar, kemudian rasa berat hati balik. Walhal anda pergi lepas membuat satu majlis pelancaran bantuan pasca banjir. Bayangkan ya, orang tengah terdesak, banjir tengah ragut nyawa, dia sibuk buat majlis pelancaran bantuan pasca banjir, siap dengan media, dengan kamera semua. Ya, dengan banner kat belakang cantik-cantik. Ya. Kemudian dia keluar negara. Kemudian bila dah kena, dah kantoi, balik kononnya rasa berat hati. Kemudian siapa yang luluskan cuti-cuti menteri-menteri ini? Ismail Sabri, Perdana Menteri. Kerana bila mereka nak keluar, mereka kena ada kelulusan daripada Perdana Menteri. Ya? Jadi dalam pada Ismail Sabri menjelaskan di mana dia turun, di mana dia pergi, jelaskan juga mengapa dia luluskan cuti-cuti ini. Kemudian ada menteri-menteri buat majlis dalam kawasan mewah. Ada tari menari yang majlis yang dikaitkan dengan seorang menteri. Kemudian buat video tengah water jet, ya, lantai yang bersih. Kemudian video yang pelik yang menunjukkan Tengku Zafrul duk ada dalam bot NADMA yang penuh dengan kameraman, dengan orang-orang dia. Sampai kalau ada mangsa banjir, saya tak tahulah macam mana nak selamatkan mangsa tu dengan pakaian serba bersih. Semua ini telah berlaku. Malah apabila saya turun pun, saya lihat bantuan yang sampai di satu lokasi dalam satu tempoh tertentu. Pihak yang turun dari kerajaan ni, boot-boot dia semua bersih. Kalau kita jalan tak sampai 100 meter pun boot dah kotor. Duduk dalam kemah layar handphone, nak harapkan orang jauh, jalan jauh datang ke tempat tu untuk dapatkan beras 5 kg, sementara sedangkan periuk mereka dah rosak. Ya, orang pada masa tu sebenarnya nak sarung tangan, serbuk pencuci, air bersih, makanan ringan yang sedia boleh dimakan dan sebagainya. Kemudian lepas tu dah tak ada pula nampak kelibat mereka. Itu dikatakan bantuan kerajaan. Ya, bila Ismail Sabri nak jawab semua ni? Satu, Malaysia tahu, mangsa-mangsa tahu siapa Ismail Sabri nak tipu. Kemudian bila tuding jari kat pembangkang, jangan lupa kerajaan pusat ada peranan yang amat besar dalam situasi banjir, kerana kerajaan pusat adalah bertanggungjawab, termasuk NADMA, ya, bukan hanya untuk negeri-negeri persekutuan, tetapi negara. NADMA pun agensi negara. Kerajaan mentadbir negara, menjaga kesejahteraan dan keselamatan warga negara Malaysia secara keseluruhan. Undi kerajaan ke tak undi kerajaan. Koordinasi antara pusat dengan negeri amat penting dilakukan. Negeri-negeri bukannya cukup mampu seperti kerajaan persekutuan. Koordinasi ya antara polis, tentera dan pelbagai agensi yang berkaitan, semuanya perlu dilakukan di peringkat pusat. Jadi Ismail Sabri nak tipu siapa?
Ya. Apa yang saya lihat ialah kenyataan Ismail Sabri telah meningkatkan sekelip mata kemarahan rakyat yang sudah cukup marah, sudah cukup meluat dengan gerombolan ahli-ahli Parlimen UMNO PAS PPBM ni, telah sekelip mata meningkatkan berlipat ganda kemarahan rakyat terhadap kerajaan ni yang sentiasa mengeluarkan kenyataan-kenyataan pelik, khususnya Ismail Sabri. Kalau masa Menteri Besar Selangor panggil, dia kata Natma bukan bawah bidang kuasa dia. Kemudian bila Azam Baki sendiri mengaku bahawa adik dia telah menggunakan akaun trading dia, Ismail Sabri dilihat mempertahankan Azam Baki dengan berkata, benda tu SPRM ada mekanisme siasatan dalaman. Satu lagi kedangkalan yang tidak difahami oleh ramai pihak termasuk peguam pakar-pakar perundangan. Seharusnya bila Ketua Persuruhjaya SPRM disyaki terlibat dalam salah guna kuasa atau melakukan kesalahan undang-undang, beliau harus direhatkan supaya siasatan telus boleh dijalankan. Ini Ismail Sabri kata tak payah rehatkan Azam Baki dan SPRM ada mekanisme siasatan dalaman. Macam mana nak siasat secara telus sedangkan Ismail Sabri masih mengetuai agensi yang melakukan siasatan? Apa yang lebih dangkal adalah Ismail Sabri kata sebab ada LPPR yang boleh buat siasatan. Sedangkan LPPR ni bukannya badan penyiasat dalam SPRM. Ianya badan penasihat. Jadi bila kita minta nak buat Suruhanjaya siasatan bebas atau khas, memandangkan SPRM adalah agensi yang berkait kerajaan, dia orang tak mau. Macam ada sesuatu yang ditakuti. Kemudian disebabkan Azam Baki telah mengeluarkan kenyataan bahawa akaun trading dia telah terlibat digunakan oleh adik dia yang melanggari akta Suruhanjaya yang berkait dengan Suruhanjaya Security, ya, Sikda, ya, akta Sikda, maka Suruhanjaya Security memulakan siasatan. Tetapi kerajaan masih tidak ingin rehatkan Azam Baki. Dan disebabkan itu Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM, selepas Suruhanjaya Security mulakan siasatan terhadap Azam Baki, SPRM di bawah Azam Baki mulakan siasatan terhadap Suruhanjaya Security. Di situ sudah timbul syak bahawa Azam Baki ingin mempengaruhi siasatan dia. Itu menjurus kepada satu kenyataan pelik dari Suruhanjaya Security bahawa berdasarkan bukti mereka tidak boleh memuktamadkan bahawa tidak ada kesalahan yang bahawa berlaku kesalahan melibatkan Azam Baki. Kenyataan tu sama pelik kerana ianya berkata tidak boleh muktamadkan Azam Baki telah melakukan kesalahan, tetapi ianya turut tidak bermakna Azam Baki tidak melakukan kesalahan. Jadi tergantung. Amat pelik bagi satu Suruhanjaya sebegitu mengeluarkan kenyataan itu. Dan ini meningkatkan lagi keperluan diadakan Suruhanjaya siasatan bebas atau khas. Meningkatkan lagi keperluan Azam Baki direhatkan. Tetapi apa yang Ismail Sabri beritahu? Terima sahajalah kenyataan Suruhanjaya Security. Tambah lagi kemarahan rakyat, tambah lagi rasa meluat rakyat. Pelik. Amat pelik. Mereka nampak seolah-olah kerajaan melindungi Azam Baki. Azam Baki pula nampak seolah-olah seorang yang penting sendiri boleh keluar kenyataan media. Suruhanjaya Security sudah mendapati saya tidak melakukan kesalahan, maka saya akan terus sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Walhal sebenarnya Suruhanjaya Security tidak pernah berkata Azam Baki tidak melakukan kesalahan. Ya. Jadi apa yang cuba diselindungi oleh kerajaan kita tidak tahu. Seharusnya Ismail Sabri tidak mencampuri isu Azam Baki, kerana bukannya tanggungjawab kerajaan untuk menubuhkan sebenarnya Suruhanjaya tersebut, tetapi sebaliknya kerajaan harus memberikan tekanan kepada peguam negara yang bertanggungjawab untuk melakukan yang patut. Tetapi apabila kerajaan bersuara, ianya perlu bersuara bagi menekan ditubuhkan Suruhanjaya Security, menekan peguam negara bagi melakukan perkara yang betul. Tapi sebaliknya bila kerajaan bersuara,
Nampak seolah-olah melindungi Azam Baki, bercakap bagi pihak Azam Baki, bercakap yang pelik, suruh orang terima kenyataan Suruhanjaya Security yang tidak masuk akal, yang sama, yang pelik. Dan kerajaan seolah-olah mahu rakyat terima bahawa tidak ada sebarang campur tangan Azam Baki, walaupun terang-terang depan mata masa Suruhanjaya Security siasat Azam Baki, SPRM bawah Azam Baki yang tidak direhatkan telah memulakan siasatan terhadap Suruhanjaya Security dan menimbulkan syak bahawa Suruhanjaya Security tertekan oleh Azam Baki untuk membantu membersihkan namanya. Inilah kerajaan kita. Makin marah rakyat. Kemudian semalam pula Suruhanjaya Security keluarkan satu lagi kenyataan baru. Lagi pelik, Suruhanjaya Security kata Azam Baki sebenarnya mempunyai kawalan penuh terhadap akaun dia. Ini menimbulkan lagi banyak persoalan kerana sekarang timbul persoalan mengapakah Azam Baki beritahu kita pada 5 hari bulan Januari dalam satu sidang media bahawa akaun trading dia digunakan oleh adik dia. Adakah Azam Baki tipu? Ataupun adakah Suruhanjaya Security tipu? Ataupun adakah Azam Baki terkhilaf? Ya. Dan siapa pula nak siasat kemungkinan Azam Baki telah melanggar akta SPRM kerana membeli saham sewaktu menjawat jawatan penting? Siapakah yang nak siasat sudut pengisytiharan harta oleh Azam Baki di mana perkeliling yang berkaitan, iaitu panduan banyak mana saham yang boleh dimiliki oleh seorang penjawat awam, nampaknya telah dilanggari. Semua ni kerajaan diam, Ismail Sabri diam, dan dia fikir rakyat boleh terima kenyataan dia yang cukup pelik, yang cukup tidak masuk akal, yang ada unsur kedangkalan, dan semua akan gembira. Di luar sana ramai yang dah meluat pada tahap amat teruk. Pelabur akan takut melabur di negara ni. Jadi itulah kenyataan saya. Ya, Ismail Sabri bukan patut, wajib berundur, bubar parlimen, sama ada Mageran atau PRU. Ya, Azam Baki wajib bercuti. Suruhanjaya siasatan bebas atau khas wajib ditubuhkan bagi menyiasat Azam Baki. Sebab gerombolan ini sudah tidak senada dengan rakyat, sudah tidak faham penderitaan rakyat, malah menyumbang dengan cara yang amat besar terhadap penderitaan rakyat, kemudaratan negara dari sudut ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Jadi itulah kenyataan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Selepas ini saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk di atas. Jadi pastikan anda baca dan sentiasa layari thethirdforce.net untuk perkembangan politik terkini, ataupun sertai saluran Telegram saya, link dia juga di atas. Jadi jika anda ada soalan, boleh bertanya sekarang ya. Okey, Stanley, sekali lagi Mr. Rek, bila PRU, rakyat dah bosan. Jadi saya akan membuat satu live khas untuk menjelaskan isu PRN Johor dan PRU. Okey. Jadi di dalam live ini saya tidak ingin campuri isu PRU. Tetapi sepintas lalu, sebab dah ditanya, jangan terkejut jika PRN Johor dan PRU berlaku serentak. Mengapa saya kata demikian, saya akan jelaskan dalam satu live berasingan, sama ada malam ini atau esok. Mengapa? Ini kita tunggu live tu. Tapi ini bukan satu kepastian, ini satu kemungkinan. Ya. Si Jambul, menteri-menteri dalam kabinet Ismail Sabri, banyak rahsia mereka diketahui oleh Azam Baki. Nampak gayanya begitu. Spekulasi yang timbul begitu. Disebabkan tindak tanduk kerajaan ini yang dilihat mencampuri urusan siasatan Ismail Sabri,
memujuk rakyat untuk menerima sesuatu yang tidak masuk akal seperti kenyataan SC atau Suruhanjaya Security, tanpa merehatkan azam baki. Ya, rakyat yang sayangkan kebenaran, yang sayangkan kedaulatan undang-undang, yang sayangkan keadilan tidak dapat terima apa yang berlaku. Tapi apabila kerajaan memujuk rakyat untuk menerima perkara yang pelik ni, jadi nampak sangat ada usaha melindungi azam baki. Dan ini menimbulkan persoalan, adakah azam baki memegang rahsia-rahsia tertentu yang pihak-pihak tertentu dalam kerajaan takut akan bocor sekiranya mereka menekan agar azam baki direhatkan dan ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Khas. Semua PM dah tak betul. Okey, sekejap ya. Tak apa. Ini Laskar ke apa, tak tahu lah. Okey, ada tak apa-apa soalan yang berkaitan dengan apa yang telah saya huraikan? Jadi jika tak ada, kita akhiri live ini. Dan pastikan anda sertai saluran Telegram saya, jadi sehingga kita berjumpa di live yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.